Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum jami'an? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bil khair. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil khair. Insyaallah fi hadzal yaum sanuraji' al-mawdu' at-taharah. Kita akan membincangkan tentang tajuk at-taharah. Baik, unzuru ila syashah. Tengok pada skrin at-taharah. Ma makna at-taharah? Taharah bersuci. Awalan ta'rif at-taharah. Tengok. Nampak? Jelas tak? Jelas tak yang saya zoomkan ni? Skrin tu. Jelas. Okay. Jelas. Baik. Okey, baik. Ta'rif at-taharah. At-taharah lughatan an-nazafatu wat-takhallus minal adnas. So nanti awak nak hafal, awak potong. An-nazafah potong, wat-takhallus minal adnas. Dan sudut bahasa maksudnya ialah membersihkan wat-takhallus minal adnas dan menghilangkan kotoran. Dari sudut bahasa. Syara', at-taharatu syar'an. Taharah dari sudut bahasa fi'lun ma tustabahu bihi shalah au ma fi ma'naha. Okey, itu pun dah cukup dah. Fi'lun, awak potongkan slash ma tustabahu bihi shalah, potongkan slash au ma fi ma'naha. Sampai situ saja. So kurungan ni je. Fi'lun maksudnya satu perbuatan ma tustabahu bihi shalah, yang membolehkan solat ditunaikan. Ma tustabahu bihi shalah, yang membolehkan solat ditunaikan. Au ma fi ma'naha, atau ibadah yang seumpama dengannya. Tiga fi'lun, perbuatan, ma tustabahu bihi shalah, yang mengharuskan membolehkan solat dengannya. Au fi ma'naha, atau ibadah, perbuatan ibadah yang seumpama dengannya. Kal wuduk seperti wuduk, tayamum, izalatun najasah, menghilangkan najis daripada badan, menghilangkan najis daripada baju, badan dan juga tempat. Okey, itu maksud at-taharah. So ta'rif ni penting, syar'an penting penting. Awak kena hafal lah ta'rif tu. Kalau tak hafal, dia tak akan bagi jawapan dalam peperiksaan. Okey, ini syarah je saja, nak bagi faham je. Fat-taharah qad takunu raf'an lil hadas. Taharah bersuci ni kadang-kadang raf'an lil hadas. Awak bulatkan kat situ, itu pun kita dah belajar kan, ulang kaji kan. Raf'an lil hadas, dia mengangkat hadas. Kadang-kadang bersuci itu dia mengangkat hadas seperti wuduk. Au istibahatan lis-salah. Bulatkan istibahatan lis-salah maksudnya ada dua tujuan. Satu, taharah raf'an halil hadas, mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Au istibahatan lis-salah, membolehkan solat, ataupun membolehkan untuk kita melakukan ibadah yang lain. Membolehkan solat dilaksanakan. Istibahatan lis-salah ni membolehkan solat dilaksanakan. Jadi taharah ni ada dua tujuan. Yang pertama raf'an lil hadas, yang kedua istibahatan lis solah, mengangkat hadas dan membolehkan solat. Okey, seperti tayamum. Wa qad takunu izalatan lin najasa, dan kadang-kadang dia juga izalatan lin najasa. Tiga. Izalah lin najasa, menghilangkan najis. So tiga taharah ada tiga tujuan dia. Yang pertama apa dia? Kelas, apa dia yang pertama yang saya ni? Yang saya pusingkan ni. Apa dia tujuan dia? Taharah bersuci. Raf'an. Bersama-sama. Raf'an lil hadasi. Raf'an. Raf'an lil hadasi. Maksud dia ialah mengangkat hadas. Apa dia? Maksud dia mengangkat hadas. Okey, yang kedua tujuan dia mengangkat hadas. Okey, istibahatan lis-salah. Okey, apa tujuan yang kedua taharah?
Apa dia kelas? Istibah hati solah. Istibah Membolehkan. Membolehkan untuk solat. Okey, yang ketiga apa dia kelas? Apa dia ni? Yang saya bulatkan ni. Apa dia? Apa dia? Izalatan Izalatan lil-najah. Okey, maksud dia apa? Menghilangkan najis. Ahsantum. Okey, tengok yang kedua. Poin yang kedua. Yang ni masyru'iyah ni pensyariatan taharah bersuci. Okey, tengok maksud dia satu-satu. Okey, fahami betul-betul ayat dia. Ihtamal Islam bi taharah. Islam mengambil berat tentang bersuci ni. Faja'alaha syartan, dan dia menjadikan bersuci itu syarat. Syartan li sihhatis salah. Syarat sahnya solat, wasaum li sihhatis saum tadi. Syartun li sihhatis saum, syarat sahnya mana tadi? Atas. Syarat sahnya solat dan juga tawaf. Mana ni? Jap. Okey. Ihtamal Islam sekali lagi Islam mengambil berat tentang bersuci dan menjadikannya syarat likasirin minal ibadat. Syarat bagi banyak ibadah-ibadah. Al-wudu syartun li sihhatis salah. Wudu adalah syartun li sihhatis salah, untuk sahnya salat. Wa tawaf, dan tawaf. Wudu adalah syarat sah salat dan tawaf. Wa taharah minal haid wan nifas, dan bersuci daripada haid dan nifas. Syartun li sihhatis shaum wa qiraatil Quran. Syarat sah puasa dan juga membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf. Tu wudu dan taharah. Okey. Kalau Allah Taala pensyariatan dia, poin dia ni. Ni pensyariatan dia. Kalau tanya soalan ma masyru'iyah at-taharah, apakah dalil pensyariatan? Ni dalil dia, kena hafal. Innallaha, sama-sama kita baca. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin Wa yuhibbul mutatahirin. wa yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Okey, itu lagi. So potongnya nanti. Innallaha potong, yuhibbut tawabin slash, kemudian wa yuhibbul mutatahhirin awak slash. Ni dalil pensyariatan at-taharah. Ada soalan? Ma masyru'iyah at-taharah? Ma dalil masyru'iyah at-taharah bagi ayat Quran? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, at-tawabin maksudnya at-taibin minaz zunub wa in takarraru. Orang yang bertaubat daripada dosa walaupun berulang kali dia buat dosa tersebut. Buat dosa taubat, Allah sayang dia. Mutatahhirin, orang yang bersuci. Al-mutanazzihin anil akhzar wal azza, orang yang membersihkan diri daripada kotoran luaran dan dalaman. Allah suka Okey, itu dua benda. Okey, seterusnya kita tengok hukmu at-taharah, hukum taharah ni, hukum bersuci. Okey. Okey, cuba tengok. Hukmu at-taharah, hukum bersuci. Yanqasimu ila qismain. Ada dua hukum taharah. Hukum bersuci ni ada dua. Yang pertama, at-taharah bi raf'il hadas. Taharah untuk mengangkat hadas. Hukum dia macam mana? Yang kedua, taharah bi izalatin najasah. Taharah bersuci untuk menghilangkan najis. Macam mana hukum dia? So taharah ni ada dua tujuan dia, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Untuk mengangkat hadas macam mana hukum? Okey, cuba tengok. Yakhtalifu hukmu taharah bi raf'il hadas min ibadatin li ukhra. Maksudnya apa? Yakhtalifu, berbeza ataupun ikhtilaf. Ikhtilaf ni maksudnya kita sebut dia ada dia punya apa? Ada perselisihan pendapat ulama tentang hukum taharah, hukum bersuci untuk mengangkat hadas.
berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi faqad takunu wajibah, kadang-kadang dia menjadi wajib seperti wudu, kal wudu lis salat, seperti wudu untuk solat dan tawaf. Dia wajib wajib. So hukum taharah bi raf'il hadas wajibatun untuk wudu lis salat wa tawaf. Wa qad takunu mandubatan, kadang-kadang dia jadi mandubah. Mandubah maksudnya, tengok kalimah tu, mandubatan maksudnya sunat. Sunat kal wudu li zikrillah, seperti mana wudu, seperti wudu untuk mengingati Allah, untuk berzikir dan juga tidur. Maksudnya raful hadas ni maksudnya dia mengangkat hadas. Mengangkat hadas tu maksudnya berwuduk lah. So ulama berbeza pendapat, ada yang kata wajib, kadang-kadang wajib. Wajib ni bila keadaan dia wajibatan, bila kita nak wuduk untuk nak solat, wajib lah. Kalau tak sah lah solat kita tak ada wuduk. So wajib kita berwuduk, mengangkat hadas ni, rafi'il hadas. Kadang-kadang sunat. Sunat ni macam mana? Sunat ni kita ambil wuduk saja-saja untuk nak tidur. Tu sunat lah, dapat pahala. Kalau tak buat tak berdosa pun, dapat pahala kalau kita buat. Nak baca Quran mestilah, contoh kita nak tidur, kita ambil wuduk. Lepas mandi kita ambil wuduk. Kan? Jadi raf'ul hadas, hukum dia wajibah wuduk li solat, mandubah wuduk li zikrillah wan naum. Itu okey, jadi yang pertama hukum dia. Hukum yang kedua, diizalatin najasah ni. Taharah untuk menghilangkan najis. Bersuci ni untuk tujuan menghilangkan najis, apa hukum dia? Okey, cuba tengok. Soal muslim yajibu. Seorang muslim itu wajib ayyakuna daiman ala taharah minan najasah. Seorang muslim itu wajib untuk sentiasa bersuci daripada najis, untuk sentiasa suci daripada najis. Wajib tak boleh kalau kencing awak pergi masuk dalam tandas, awak kencing tak basuh, yang lelaki khususnya, maka badan awak dalam keadaan bernajis. So berdosa awak dalam keadaan itu. So dia wajib untuk bersuci daripada najis. Fal muslim yuhafizu ala taharati badnihi, maka seorang muslim itu memelihara kesucian badannya, wa sya'rihi dan rambutnya, wa thiyabihi dan pakaiannya, wa makanihi dan tempat tinggalnya, wa ta'amihi dan makanannya, wa syarabihi dan minumannya, minal adnas wal akhzar, daripada kotoran-kotoran dan najis. Li'anna taharah, kerana bersuci itu, min mazahiril iman, daripada tanda-tanda keimanan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah, at-tuhur syatrul iman. Taharah atau bersuci itu sebahagian daripada iman. Okey, faham tu? Boleh dapat tak? Faham tak semua? Fahim nah. Okey. Fahim nah. Nah, jadi hukum taharah ada dua, biraful hadas wajib dan juga mandubah untuk raful hadas. Untuk izalatun najasah satu je hukum dia, wajib. Itu je lah, senang je. Okey, kita teruskan untuk yang terakhir, untuk part 1 ni terakhir adawat at-taharah. Adawat ni maksud dia alat-alat untuk bersuci. Peralatan untuk kita bersuci ni apa dia? Apa alat-alat dia? Ada 4. Hunaka arba'ah. Adawatut taharah arba'un. Ada 4 alat-alat bersuci. Yang pertama, al-ma'ul mutlaq. Air mutlak. Air yang bersih. Nanti kita akan perincikan apa maksud air mutlak ni. Yang kedua, at-turab fi tayammum. Debu pasir ataupun tanah. Debu pasir atau tanah untuk bertayamum. Yang ketiga, al-ahjar, batu. Al-ahjar bermakna batu. Wa ma yakumu maqamaha, atau yang seumpama dengannya, batu atau seumpama dengannya, minal asya al-qali'ah, daripada sesuatu yang boleh menghilangkan najis. Al-qali'ah lin najasah, maksud dia yang boleh menghilangkan najis fil istinja, ketika beristinja.
maksud dia batu-batu ataupun apa sahaja benda yang seumpama dengannya yang boleh menghilangkan najis ketika beristinja. Contohnya apa selain daripada batu yang boleh guna untuk beristinja? Siapa tahu? Daud. Daun boleh. Bagus. Lagi? Selain? Tisu. Tisu boleh. Lagi? Ada lagi tak? Daun boleh. Tisu boleh. Apa lagi? Yang tak berbahaya Yang kaca tak boleh. Kertas boleh. Kertas boleh. Tapi kertas tu kita kena renyuk-renyukkan dahulu baru dia boleh supaya dia tak meresap dan terkena kat tangan kita pula jadi najis. Okey, itu itu maksud dia. Yang Kain Ustaz? kain pun boleh tapi kita kena gempulkan dia, bulat-bulatkan dia, renyuk-renyukkan kain tu supaya bila kita hilangkan najis guna kain tu dia tak terkena pada tangan kita pula. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, itu yang ketiga. Itu maksud dia kalau awak jawab soalan nanti ada awak taharah ada 4. Yang pertama al-ma'ul mutlaq, at-turab fi tayammum. Yang ketiga al-ahjar wa ma yakumu maqamaha. Sampai situ pun dah cukup dah. Batu atau yang seumpama dengannya. Okey, yang keempat last sekali al-asya an-nazi'ah. Sesuatu yang boleh menghakis. Al-asya' ni sesuatu an-nazi'ah yang boleh menghakis, menghakis. Li fudulil jildi minad dabri, untuk memisahkan kulit ketika samak. Untuk memisahkan kulit ketika samak. Contohnya mislu asyabbi wal malhi, tawas dan juga garam. Tawas dan juga garam. Ini benda-benda yang boleh menghakis. Contoh kita guna apa? Kita guna cuka ke, kita benda-benda yang asid ke kan, ataupun cecair penghilang kotoran. Sama juga dia termasuk dalam al-asya' an-nazi'ah li fududil jaldi fid dabri. Tu sampai situ je potong tu. Okey, boleh faham? Itu benda-benda yang boleh menghakis. Benda-benda yang boleh menghakis. Yang nombor 3, benda-benda yang boleh menghilangkan najis. Yang kedua tanah, yang pertama air macam biasa. Okey, setakat ni faham tu? Dia faham tak semua? Fahimna. Okey. Ada soalan tak? Fahimna. La. Tak ada soalan. Okey, baik, itu untuk part yang pertama. So kita akan sambung pada part yang kedua sekejap lagi. Saya stopkan dulu yang ni. Saya stopkan dulu yang ni sebab kita nak rekod separuh-separuh, part 1, part 2, setengah jam. Okey, sekejap lagi bagi link baru. Jangan keluar dulu